Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahman ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nashkurullah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dihimpunkan di surau kita ni dalam program kuliah ataupun pengajian majlis ilmu, dan inilah sebaik-baik tempat untuk kita berada padanya, dan semoga Allah memberikan pada kita kekuatan dari sudut fizikal kita dan juga keimanan kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah dan juga ikhlas untuk menuntut ilmu, mengenal Allah dan mengetahui bagaimana untuk beribadah. Kerana kita takut apabila kita mati, kita akan ditempatkan dalam neraka. Kerana itulah tempat yang paling buruk sekali. Maka kita mestilah berusaha untuk bebas daripada neraka Allah, dan kita mesti berusaha untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah jikalau kita berusaha, kita akan berjaya insya-Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pada pagi ini menggantikan Syekh Muslim kerana dia ada kesibukan, jadi saya ganti. Insya-Allah di bulan depan beliau akan hadirah untuk memenuhi jemputan kita insya-Allah. Dan saya ganti, kita akan teruskan dengan kitab yang saya ajarlah, iaitu kitab Muniyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dan sebagaimana yang kita sebutkan pada 2 minggu lepas, kita ingin mengambil sedikit sejarah Syekh Daud Al-Fatani ni, supaya kita kenal pengarang kitab kita ni, dan kita dapat tumbuh rasa cinta, kagum kita kepada karangan beliau dan juga kepada ilmu beliau sendiri insya-Allah. Syekh Daud Al-Fatani ni nama dia ialah Al-Alim Al-Lamah Al-Arif Al-Rabbani Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris, juga dikatakan Wan Senik ataupun Wan Senik Al-Fatani. Ibu dia bernama Wan Fatimah, anak Wan Salamah bin Tok Banda Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja bin Andi, iaitu seorang faqih Ali Datuk Maharaja Laila bin Mustafa. Maknanya dia adalah keturunan seorang darah raja lah, Wan. Biasanya di Kelantan dan juga petani menggunakan gelaran Wan untuk orang yang keturunan bangsawan, keturunan raja. Dan Syekh Daud Fatani ni dia dilahirkan pada tahun 1133 Hijrah, 1133 Hijrah. 1133, dan ada yang mencatatkan 1153, dan ada juga yang mencatatkan kelahiran dia 1183. Dia ada beza pendapat, tak apalah. Maknanya lebih kurang 100 tahun dululah. Dia ni 1144, nak masuk 45. Dia 1100 33. Dan ni 1144 lah. 13. Maknanya lebih kurang 200 tahun lah. 200 tahun yang lalu. Ni umur dia tu. Walaupun dia lama dah, kitab dia masih lagi diguna pakai. Kenapa? Kerana ilmu agama ni yang dulu lebih baik pada sekarang. Ilmu agama, ilmu dunia yang sekarang lebih baik pada dulu. Ilmu nak apa dia? Ilmu nak buat saluran air ke, nak buat rumah ke, nak buat bangunan ke, nak pergi ke laut ke. Ilmu lah ni lebih baik daripada yang dulu. Tapi ilmu agama hak dulu lebih baik pada lah ni. Dia jangan kena tukar persepsi je. Semua orang dia kata apa baca kitab lama-lama.
Tak, kitab lama lebih baik pada kitab yang baru. Kenapa? Kerana mereka lebih dekat kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Iaitu Rasulullah sendiri. Dia dekat dengan Rasulullah. Maka dekat ni biasanya tak ada apa panggil kesalahan, tak ada penyelewengan. Sebab dekat, masih dekat. Kalau jauh, mungkin berlaku kesalahan dalam mereka mengarang dan sebagainya. Jadi kitab dia ni masih kita baca pada hari ini, dan sesuai bukan saja kita, bahkan dalam radio Akim pun ada ustaz yang mengajarkan Muniyatul Musalli. Bahkan di universiti pun masih lagi dijadikan bahan kajian. Dan dia dilahirkan di Krisik, di Krisik Patani tu, yang terkenal dengan Pondok Krisik tu, yang ada satu masjid Krisik yang berlaku beberapa pertumpahan darah dan sebagainya di sana. Dan sampai sekarang lagi umat Islam di Krisik ni masih lagi disiram dengan ilmu-ilmu agama yang banyak, sehingga akan mereka tetap memperjuangkan Islam di bumi Patani, untuk membebaskan bumi mereka daripada cengkaman penjajahan Siam dan juga kesaliman kerajaan dan tentera Siam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Daud Patani ni dia banyak mengarang kitab-kitab, dan dia ni mengaji di Mekah 30 tahun. Bukan 3 tahun, 30 tahun. Tu yang cerdik tu. Kita lah ni orang pergi mengaji 2 in 1. Tak? 2 tahun Malaysia, sambung sana 2 tahun, balik dah. Jadi pensyarah, tak? Sambung master pula setahun setengah. Sambung PhD pula balik kurang 2 tahun. Ngaji tak hampa 5 tahun, dah jadi seorang alim ulama. Memanglah tak alim 5 tahun baru. Dia mengaji 30 tahun. Sebelum dia pergi mengaji ke sana, ke Mekah tu, dia habis mengaji di Patani sendiri sampai kelas 9. Daripada kelas 1 sampai 9. Dulu dia kelas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Direct terus. Habis dah ilmu-ilmu apa panggil nahunya, ilmu bahasa Arab, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, semua habis. Pergi sana mengaji lagi, tambah lagi dengan syekh-syekh, tok-tok guru di Masjidil Haram. Tu. Dan dia sambung lagi pengajian habis 30 tahun di Mekah, sambung mengaji lagi di Madinah 5 tahun. Tu dia. Dia mengaji ni minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Daripada apa panggil buayang sampai ke liang lahat mengaji. Dia tidak kenal usia. Tua ke muda ke, tak ada orang boleh kata aku tua dah, tak boleh dah nak mengaji. Tak? Makan boleh? Boleh mengaji. Tak? Kalau makan tak boleh, boleh kata lah tak boleh mengaji pun. Makan boleh mengaji lagi. Maknanya ada berfungsi lagi anggota kita ni, berjalan lagi orang-orang kita, darah-darah kita, dan kita boleh menuntut ilmu. Dan jangan sangka sebahagian daripada orang-orang yang dewasa ataupun lanjut usia ni, mereka mengaji ni nak ambil berkat ya. Mengaji pilah sebelum mati nak ambil berkat. Salah. Mana tahu siapa mati dulu. Mungkin umur kita lah ni 70, Tuhan bagi lagi 70, 140. Clear? Tak ada masalah. Saya mati dulu mungkin. Tak ada masalah. Ada masalah? Tak ada. Ada orang Tuhan bagi umur 100, ada 110, tak ada masalah. Boleh, Tuhan boleh bagi. Maka kita menuntut ilmu, kita nak jadi alim, kita nak beramal dengan ilmu, dan kita nak mengajar orang lain. Tu tujuan dia. Bukan nak sombong. Pertama sekali kita nak amal. Kita tahu apa? Contoh kita tahu baca bismillah ni sunat. Dalam semua perkara, wajib dalam sembahyang waktu kita baca surah Fatihah. Maka bila kita tahu sunat, kita pun baca lah bismillah. Nak naik kereta, nak turun kereta, nak tidur, nak makan, nak apa ni, nak keluar rumah, nak masuk rumah, baca bismillah banyak-banyak. Maka itulah dia panggil amal. Ilmu yang kita tahu, amal yang kita buat. Maka itulah tujuan ilmu dipelajari untuk diamalkan. InsyaAllah. Dan dia mengarang kitab ni, kitab Arab pun dia karang, kitab Melayu pun dia karang. Dan dia mengajar di Masjidil Haram.
mengajar orang Arab. Orang Arab mengaji dengan dia. Tak? Orang Arab tu mengaji dengan dia. Dia ni duduk Masjidil Haram ni, kalau zaman dulu dia ada lebih kurang 60 halaqah. Halaqah mengajar macam ni. Di tiang A tok guru ni, tiang B tok guru ni, tiang C tok guru ni, tok guru ni, sana fiqh, sana ilmu nahwu, sana ilmu tauhid. Ikutlah pilih, pelajar baru mari dia akan pilih. Mungkin tempat tok guru yang mengajar kitab-kitab rendah, yang dah alim dah, dia pergi kat syekh-syekh yang mengajar kitab tinggi, dia belum alim nahwu, bahasa Arab dia pergi mengaji. 60 halaqah penuh pakat mengaji. Di antaranya ialah halaqah Syekh Daud Fatani, dia juga mengajar. Dan seperti itu juga Tok Kenali juga mengajar di Masjidil Haram ni. Pengiktirafan daripada apa panggil umat Islam, daripada umat Islam, daripada ulama terhadap ilmu beliau yang digelar sebagai ulama Nusantara. Ulama Nusantara yang satu-satunya ulama yang menjadi payung kepada ulama-ulama lain. Dan insya-Allah kita akan mengambil ilmu dia daripada karangan beliau, kitab Muniyatul Musalli, insya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia mati ataupun meninggalnya Syekh Daud Fatani ni, dan dimakamkan di Taif di Mekah. Dia tak makamkan di negeri kita ataupun di Krisik Petani. Dia dimakamkan di Taif di Mekah. Kuburnya bersampingan dengan kubur Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk tepi kubur Sayyidina Abbas. Allahu Akbar. Ni orang berebut. Kalau di Syria dia ada Babus Saghir. Babus Saghir ni makam para syuhada dan juga makam para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi dia ke bumi sana. Babus Saghir ni kalau orang biasa nak pergi ke bumi situ, kena beli, kena bayar lebih kurang 15 hingga 25 ribu. Sebab apa? Semua orang berebut nak ke bumi situ. Bayar. Orang ada duit boleh nak duduk. Duduk mana? Duduk tepi para sahabat. Duduk bersama dengan perkuburan para sahabat. Untuk apa? Supaya diberikan rahmat oleh Allah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar meminta jasadnya dikebumikan di tepi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana nakkan keberkatan. Begitu juga Sayyidina Umar, dia nak juga kubur dia dikebumikan kerana nakkan keberkatan. Itu. Dia wafat ataupun dia meninggal pada tahun 1265 Hijrah. 1265 Hijrah, makna dia umur dia lebih kurang 100 ataupun dekat-dekat 100 tahun lah. Dia lahir 1133, 1265 dia meninggal, lebih kurang dalam 70-80. Dan ada riwayat yang menyatakan pada tahun 1847 Masihi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan yang kita nak ambil daripada sedikit kisah Syekh Daud Al-Fatani ni, ialah kita nak mengembalikan, orang panggil nostalgia ulama-ulama silam dalam fikiran kita. Dan kalau boleh ia lahir dalam masyarakat kita. Maknanya kita tidak boleh lagi berpuas hati dengan melahirkan orang-orang yang sikit ilmu agama. Kita tak puas hati kalau sakat mengaji, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD. Tak. Kita kena berikan sokongan dan berikan harapan kepada anak bangsa kita, terutama anak-anak kita sendiri, supaya mereka belajar menjadi seorang ulama. Iaitu siapakah ulama? Dia mengetahui keseluruhan perkara. Ini ulama. Dia tahu semua, tapi dia tak tahu detail. Dia tahu semua secara umum. Dan dia tahu secara detail ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Ilmu nahwu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tafsir, dia tahu detail. Tapi kalau berkaitan dengan bintang ke, matahari ke, tumbuhan ke, dia tahu. Dia ada basic dah. Ilmu tentang kedoktoran dia tahu. Inilah ulama. Kenapa? Kerana dia nak memberikan fatwa. Perlu dia tahu. Nak bagi fatwa. Orang tanya bab sakit, dia akan bagi fatwa.
Orang tanya bab tanaman begini-begini boleh tak? Apa tanam begini-begini. Dia akan bagi fatwa. Orang tanya bab apa panggil perjalanan nak musafir ke laut dan sebagainya, bagaimana keadaan, dia akan bagi fatwa. Jadi tak dapat tidak, dia kena mengetahui. Sekarang ini yang kita lihat dalam masyarakat kita, sistem pendidikan yang ada di sekolah ke di apa panggil universiti baik, ialah sistem yang menyekat orang untuk menjadi ulama. Dia sekat, bukan dia galakkan, sekat. Sebab apa? Dia bagi kata putus. Nak mengaji bidang agama ke nak mengaji bidang akademik? Nak masuk aliran sains ke nak masuk aliran sejarah? Nak masuk aliran apa panggil, nak jadi doktor ke nak jadi peguam? Dia ada bidang, memang boleh, bagus. Tapi naklah mereka menggabungkan dengan agama sekurang-kurangnya. Walaupun tak boleh gabung semua, tapi gabung dengan agama. Makna doktor yang tahu agama, peguam yang tahu agama, arkitek yang tahu agama. Makna tak tinggal. Supaya apa? Supaya mereka takut kepada Allah. Apabila mereka takut kepada Allah, mereka akan laksanakan kerja bukan kerana kita, tapi kerana Allah. Walaupun kita tak ada rumah, orang main beki rumah, dia buat elok je siming, dia buat elok je bata dia, dia pasang tai ke kita ni elok je. Sebab apa? Allah tengok dia. Tapi orang yang tidak ada agama, tuan rumah tak ada, dia kata bantai pilah. Tuan rumah bukan tahu, dia tengok hak luar, hak dalam bukan dia tahu. Habislah kita. Dan akhirnya kita bayar mahal, tapi dapat servis yang tidak selesa. Kenapa? Kerana orang yang bekerja untuk kita tidak mengenal dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus baca sedikit kitab kita ni. Semoga Allah SWT memberikan keberkatan. Kita tak apalah habis awal, tak apa. Ni muka apa lah? Jam tu bateri tak ada tu. 15 minit, 10.30 kita habis. Boleh 10.30. Ya. Yang ada kitab, buka muka surat pertama. Yang ada kitab. Yang tak ada kitab, beli. Tak ada kedai kot. Rasa kedai pun habis dia kena order. Tak apalah kalau habis kedai nak photostat, tak apa. Photostat ni lebih murah tau. Sebab kalau dah habis boleh dah photostat. Kalau ada beli hak tu. Tak. Sebab dia punya hak cipta terpelihara. Tapi Tok Guru saya kata kalau kita nak mengaji, tak apa photostat pun. Sebab kita nak mengaji kita, bukan kita nak menega. Tapi kalau kita ambil cetak, kita pergi jual menega semua, ambil untung kat kita, syarikat yang cetak ni jadi rugi, tu berdosa. Tapi kalau kita nak ambil kita sendiri ilmu, kerana kita nak beli mungkin mahal RM10, kita pergi photostat. Boleh juga. Photostat ni murah ni, dalam RM5, RM6. Tanya tempat yang 4 sen ke 3 sen. Kita baca Al-Fatihah untuk Tuan Guru kita, Tuan Guru Syekh Daud Al-Fatani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biqira'ati kitabihi wa ja'alana minal mukhlisin. Berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya dan menambahkan ilmu pengetahuan pada kita dengan membaca kitabnya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Muniyatul musalli. Muniyatul musalli. Kat saya ni ada hak tulisan apa panggil Jawi ada, Rumi pada. Sebab kita nak tengok kok ada perbezaan di antara dua cetakan ini. Mungkin ada terjatuh ke, ada tertinggalkan dan sebagainya. Muniyatul Musalli. Nama dia ialah Muniyatul Musalli. Nama kitab. Iaitu perkara yang penting untuk orang semayang. Muniyatul Musalli. Perkara ataupun perkara yang penting untuk orang yang semayang. Penting. Muniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sini dia tulis dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Serupa.
kita hurai bismillah ni hari ni. Yang ada pen tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat daripada ayat Al-Quran Karim. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ini tertulis pada permulaan surah-surah dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Fatihah sehinggalah surah An-Nas, kecuali surah Taubah. Semuanya ada dalam Quran 114 kali. 114 kali. Tolak pada surah Taubah berada dalam surah, saya tak ingat surah Sulaiman ke apa. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 114. Dan dari sudut hukum, apakah bismillah ini ayat daripada ayat Al-Quran? Memang ayat daripada ayat Quran, disepakati oleh seluruh ulama'. Dan adakah bismillah yang dituliskan pada permulaan surah-surah itu ayat daripada ayat Quran? Berlaku perselisihan pendapat. Sebahagian menyatakan bukan ayat daripada ayat Quran, ianya hanyalah penanda surah sahaja, iaitu habisnya surah yang sebelum, nak mulakan surah yang baru, dituliskan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan sebahagian berpendapat bahawasanya bismillah di tiap-tiap surah itu memang ayat daripada surah tersebut. Maka berlaku perselisihan ini dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Sebab itulah kadang-kadang kita pergi Mekah, Tok Imam Mekah, dia Allahu Akbar, dia amsak, dia terus baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah tak ada. Jangan kita kata, macam mana pula bismillah tak ada? Tak, kerana dia mengikut mazhab Hambali ataupun Maliki yang berpendapat bahawasanya bismillah itu bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Bukan ayat daripada surah Fatihah. Namun kalau kita kata yang menyatakan bukan ayat daripada surah Fatihah, surah Fatihah ni 7 ayat, sab'ul mathani, 7 ayat, maka di manakah ayat yang ketujuh? Ayat yang ketujuh ialah bermula daripada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia sambut, dia putus itu. Kita dalam mazhab Asy-Syafi'i, bismillah ialah ayat daripada surah Fatihah. Sebab itulah kita semayang baca bismillah dengan nyaring bersama dengan alhamdulillah. Tu dari sudut hukum. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah seseorang tidak membaca bismillah waktu dia membaca surah Fatihah dalam solatnya. Dan apakah hukum seseorang yang bersembahyang di belakang imam yang tidak baca bismillah? Seperti mana kita pergi Mekah, tiba-tiba tu imam yang kita beriman dengan dia tidak membaca bismillah. Apakah solat kita sah? Solat kita sah jikalau kita meniatkan ataupun menaruh harapan bahawasanya tok imam itu baca tapi perlahan. Kalau kita kata memang tok imam ni tak baca, kita tak boleh beriman dengan dia. Tapi kalau kita letak tok imam ni baca perlahan, aku tak dengar. Sebab apa? Sebab sunat sahaja membaca surah itu, surah Fatihah itu dalam keadaan nyaring, walaupun malam hari sunat je. Dan dalam mazhab Maliki baik, mazhab Hanafi baik, dia sunat dibaca, walaupun tak wajib, sunat dibaca. Maka kalau seorang tok imam itu dia orang mengaji, dia akan baca dengan perlahan. Sebab itulah kalau kita dengar tok guru, walaupun dia bermazhab Hanafi, dia tak baca bismillah dengan nyaring, dia akan baca perlahan, bismillahirrahmanirrahim, barulah alhamdulillahi rabbil alamin, seperti mana kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu. Maka kita kena kata dia baca perlahan, walaupun kita tak dengar sikit pun tak apa. Kita kata dia baca perlahan, maka kita boleh beriman dengan dia. Sebab apa? Sebab mencukupi syarat sah sembahyang dalam mazhab Syafi'i. Okay. Dan dari sudut maknanya pula, tu dari sudut ayat Quran atau tidak, kita bicara yang kedua ialah dari sudut makna dia. Makna bismillah, nak faham bismillah ni, kita baca banyak kali ni, 17 kali sehari semalam bagi orang malah, iaitu orang semayang hak wajib saja. Orang malah tu malah
Orang yang rajin mungkin sampai 58 kali. Betul tak? Apa dia? Iaitu hak wajib 17, sambung sunat muakkad pula 10, sambung sunat ghair muakkad pula 12, sunat pula duha 8, sunat witir pula 11, campur semua jadi lebih kurang 58 rakaat, 58 kali. Itu belum lagi sembahyang jenazah. Kalau ada orang mati, tambah lagi satu. Itu pun belum lagi buat solat hajat. Kalau orang panggil pergi sembahyang hajat pula, tambah lagi. Jadi sekurang-kurang kita baca 17 kali sehari semalam. Maka apakah makna Bismillahirrahmanirrahim? Kita akan nak mengajar tafsir, cuma dia ada sini, kita ajak sikit. Tafsir Syekh sendiri akan ajar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat Al-Quran yang perlu dipahami dengan mentakdirkan sesuatu berada di sebelum huruf ba. Dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan huruf ba. Makna dia kod Melayu, kita tengok situ. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Faham tak? Faham tak? Nampak macam faham, tapi tak faham sebenarnya. Sebab apa? Dia mula dengar je. Kalau saya sebut dengan motosikal, apa dia ustaz dengan motosikal? Tak faham kan? Dengan camca, apa dia dengan camca ustaz? Dia serupa tu. Dengan nama Allah. Faham tak? Dengan nama Allah. Apa dia dengan nama Allah? Apa dia? Dia tak sebut sini dengan nama Allah tu apa dia. Sebab itulah kalau kita mengaji, kita akan faham. Iaitu ulama tafsir menyebutkan kepada kita mesti ditakdirkan sebelum huruf ba itu, kerana huruf ba itu ialah huruf apa panggil huruf jar. Dalam bahasa Arab dia perlu ada ta'alluq, dia perlu ada tempat bergantung, tempat untuk sangkut dia, baru dia dapat difahami makna dia. Maka kena takdirkan apa dia? Sama ada fa'il ataupun masdar. Fa'il ni macam mana? Seperti kita kata, aku makan dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihan. Baru faham tak? Aku makan dengan nama Allah. Tu orang tanya pula, makan dengan nama Allah ni macam mana? Serupa dengan makan dengan sudu ke makna dia? Kalau makan dengan sudu, ambil sudu tu buah dalam mulut. Adakah kita kata kita makan dengan nama Allah? Maknanya kita makan nama Allah masuk dalam mulut. Macam kita makan nasi guna sudu. Tak. Makan dengan nama Allah maknanya makan dengan pertolongan Allah. Di mana pertolongannya? Allah lah bagi mulut, Allah lah bagi tangan, Allah lah bagi nasi, Allah bagi lidah, Allah bagi gigi, Allah bagi kongkong, Allah bagi perut. Kalaulah salah satu daripada apa yang Allah bagi ni, contohnya lidah saja sakit, tak boleh makan dah. Maka kita makan pertolongan Allah. Tu maknanya. Tu hak makan. Kalau makan baik, kalau semayang baik, kalau naik kereta baik, kalau nak masuk tandah baik, dalam tandah tak boleh baca, di luar tandah boleh baca. Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca doa masuk tandah, baru masuk tandah. Dalam tandah tak boleh baca, tapi boleh berzikir mengingat Allah dalam hati, bukan kena ingat Siti Nurhaliza. Betul tak? Setengah orang dia dalam tandah tak boleh baca Quran, dia berlagu. Tak kena. Dia boleh ingat Allah, ingat dalam hati. Tak boleh sebut ni mulut. Sebab apa? Sebab kesucian nama Allah. Takut orang lain yang mendengar, dia nampak macam kita menghina nama Allah, sebut di tempat yang kotor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kenapa alif tak ada? Dia ismi ni kalau ngaji bahasa Arab, dia ada alif, sin, mim. Sini tak ada huruf alif. Ba sambung terus dengan sin, lepas tu jadi mim terus. Duk mana alif? Pasal apa alif buang? Tak, alif buang kerana tulisan resam Osmani begitu. Kenapa ditulis begitu? Sedangkan di tempat lain al-ismu ditulis ada isim, ada alif. Kenapa sini buang? Kerana terlalu banyak penulisannya, banyak sangat tulis. Sebab apa? Sebab nak tulis kitab bismillah, nak tulis surat bismillah, nak tulis hukum bismillah, nak tulis apa-apa pun ulama semua tulis bismillah belakang. Nak mengajar whiteboard, dia tulis bismillah dulu depan, mula-mula sekali. Semua dia tulis, banyak sangat tulis untuk meringankan orang tulis. Maka bismillahirrahmanirrahim, sebab alif itu ialah
alif wasal yang tidak dibaca, hanya tertulis sahaja apabila ada huruf sebelumnya yang berbaris, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tu ilmu. Tak? Okey, habis tu. Kita tanya lagi. Kenapa kita kata makan dengan nama Allah? Pasal apa kita tak sebut makan dengan Allah? Adakah kita minta pertolongan dengan nama dia? Ataupun kita minta pertolongan dengan Allah? Itu soalan tak? Nak tanya kedai kopi saya. Tak? Mak aku tanya satu. Hang boleh jawab tak? Tak? Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan, aku minum, minta tolong ataupun minta pertolongan dengan nama Allah. Pasal apa dengan nama? Tak sebut dengan Allah tu. Kita minta tolong dengan Allah, bukan dengan nama. Nak jawab macam mana? Pertama, kerana ayat Al-Quran menyebut kepada kita, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah itu nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Itu satu, panggil Allah dengan nama dia, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Maka sini kita kata dengan nama satu. Yang kedua, nama dengan zat ni, nama dengan benda tu benda sama. Tiap-tiap nama, kalau kita mengaji, tiap-tiap nama dia ada masadah, iaitu tempat kena nama. Gelas kena mana? Kena sini. Kalau kita sebut gelas, kena sini gelas. Dia tak kena sini, dia tak kena sini. Sini mikrofon, baru kena sini. Dia ada tempat kena dah. Tak? Lampu, kena situ lampu. Dia tak kena sini. Sini tiang, baru kena situ. Dia ada nama, dia ada tempat masadah, tempat kena dia. Tempat yang duduk dia. Maka nama Allah kena dia lah di zat Allah. Maka menyeru dengan nama Allah, dengan menyeru dengan Allah ialah suatu yang sama. Tak? Seperti kita kata, mat mai sini sat. Dia pun tak mai. Mai dah sat, tak mai. Pasal apa tak mai? Dah panggil nama aku, bukan panggil aku. Mampu tak? Dia kata, hang panggil nama aku, bukan panggil aku. Lah, nak panggil apa? Panggil nama hang lah. Nama hang tu hang lah. Kalau ada mak lain, kalau ada mak lain tak apalah, tukar tak? Dah tak ada mak lain, hang seorang main lah. Tak? Dia tak boleh kata hang panggil nama aku, bukan panggil aku. Dah nak panggil macam mana? Guna nama lah. Jadi kita suruh Allah dengan nama Allah. Tak? Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang ataupun pengasihan ni. Boleh faham tak? Okey, kalimah Allah, alif lam lam ha, Allah. Allah ni ialah nama bagi zat yang qadim, yang kita beriman dengan dia. Allah ini nama. Siapa yang letak nama Allah? Allah sendiri. Tak ada orang letak nama Allah. Dan siapa yang bernama dengan Allah? Allah saja. Tak ada orang boleh menama dengan Allah. Ada pada zaman Nabi ataupun sebelum nama Nabi, orang meletakkan nama anak dia dengan Allah, tapi mati terus. Tak, letak nama Allah. Dia boleh letak nama anak, nak bubuh Allah, tapi kena bubuh Abdullah ataupun hamba Allah. Tak? Ataupun muhibbullah. Tak? Ataupun apa lah? Boh lah. Mujahidillah ke, benda lain yang depan tu. Allah saja tak boleh. Haram. Bukan saja tak boleh, haram. Contohnya dapat anak, nak buh nama apa? Buh nama Allah, anak senang. Sebab apa buh nama Allah? Dah semua orang sayang ke Allah, kita buh nama anak kita, semua sayang ke anak kita. Tak boleh, hukum dia haram. Kenapa? Kerana Allah itu nama bagi zat yang qadim, yang azali, iaitu Tuhan kita. Nama dia ialah Allah. Nama dia banyak. Berapa? 99. Dan sebahagian ulama menyebut bukan 99, bahkan 103, 102. Tapi yang jelas dalam hadis Nabi 99. Yang berbaki itu berlaku perbezaan pendapat ulama. Maka semua nama 99 ni, yang menjadi raja kepada nama 99 semua ni ialah Allah. Nama Allah, itulah nama yang paling agung bagi Allah SWT. Itu satu. Yang kedua yang sebut ni, boleh faham ni? Boleh ni? Sepintas lalu. Kalimah alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Ni kita mengaji apa, ilmu saraf sikit. Alif lam lam ha. Asal kalimah alif lam lam ha ini ialah kalimah ilah. Alif lam ha.
Alif lam ha. Ilah. Ilah iaitu bermakna Tuhan. Ilah ni alif lam ha, jikalau tidak ada alif lam, dia memberi maksud nakirah, iaitu Tuhan mana-mana. Seperti mana kita mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah. La ilaha. Ilaha ni ialah Tuhan. Tuhan mana? Mana-mana Tuhan. Sebab apa? Dia belum ada panggil alif lam makrifah ataupun alif lam. Ni kita nak ngaji sikit. Alif lam lam ha. Kemudian dia masuk alif lam tambah. Jadi alif lam alif lam ha. Jadi al-ilah. Betul tak? Al-ilah. Dia tak jadi Allah lagi. Dia jadi al-ilah. Al-ilah. Tak? Al-ilah. Maka diidghamkan, dimasukkan lam yang pertama itu ke dalam lam yang kedua. Lam yang pertama ke dalam lam yang kedua, maka huruf alif hamzah ilah itu dibuang. Jadilah Allah. Allah. Dan Allah ini mesti dibaca dengan tebal. Tak boleh baca alif, tak boleh. Kena baca Allah. Tiap-tiap masa. Kenapa? Kerana lam itu wajib tebal dalam bacaan tajwid. Allah. Okey, habis. Kalau kita tanya, alif lam yang ada pada Allah tu, alif lam yang ada pada Allah, itu alif lam apa? Orang majlis nahwu dia tahulah. Alif lam makrifah ke? Alif lam lil zihni ke? Alif lam apa ni? Tak? Kalau kita kata alif lam makrifah, makrifah ni mana apa? Makrifah ni kenal. Kerana kenal buh alif lam. Dah kalau sebelum tu Allah tak kenal dah. Dah Allah kenal dah. Tak? Allah tidak perlu kepada alif lam makrifah. Kerana dia memang dah kenal daripada azali lagi sampai ke tak ada penghabisan. Dia memang dah terkenal, tak perlu. Jadi ulama dalam ilmu imla menyatakan alif lam itu paling layak kita sebut sebagai alif lam mulazamah, alif lam yang sudah lazim bagi nama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah mungkin Syekh Muslim akan huraikan lebih panjang lagi pada kita. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahman, situ dia tak bubuh tanda panjang. Ar-Rahman kena baca. Sebab apa? Sebab dia ada alif situ tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, benda perkataan asal yang sama, iaitu rahami. Sama je. Cuma Ar-Rahman tambah alif nun, Ar-Rahim tambah ya. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya binaan, rumah besar, tanda duit banyak. Ni dia punya binaan perkataan ni bertambah daripada rahami tambah alif nun jadi 5, bermakna maknanya luas, iaitu Ar-Rahman Al-Mun'imu li makhluqi, yang memberi nikmat kepada seluruh makhluk dia. Tak kira orang kafir ke, tak kira bukan kat orang kafir, babi pun dia bagi. Babi boleh makan. Orang kafir ni biasa dia boleh masuk Islam. Yang apa bekerja ke, yang tak bekerja ke, yang duduk dalam ayak ke, duduk atas darat ke, semua Tuhan bagi. Ulat dalam batu boleh makan, semua Tuhan bagi makan, Tuhan bagi kehidupan. Kerana Ar-Rahman, pemurahnya. Janganlah seorang tu kata, aku tak semayang pun dapat kaya juga, dapat duit juga. Macam mana hang semayang tak dapat? Tak, sebab Allah Rahman, dia bagi belaka di dunia. Tak, kalau kira ikut semayang, mampu lama dah orang tak semayang. Sebab apa? Tuhan tak bagi oksigen nak bernafas. Oksigen nak cari tak mana, Tuhan tak bagi. Tak, kalau sekat nasi boleh cari rumah jiran, naik oksigen. Tak, jiran tak ada. Tapi Tuhan bagi semua, boleh hidup. Orang nak menari berjoget pun boleh. Tak, orang nak main semayang pun boleh. Sebab sifat Ar-Rahman dia, pemurah dia. Dia bagi semua. Dia tidak ada pilih kasih. Bagi semua, bagi, tak kira. Bagi peluang. Dia nak bertaubat ke, dia tak mahu bertaubat ke, bagi peluang sampai dia mati, maka barulah diberi hukuman. Yang memberi nikmat kepada seluruh makhluk dia, termasuklah kita semua. Ini kita duk baca setiap hari tu dengan nama Allah yang amat yang maha pemurah. Pemurah bagi kita lah.
Pemurah bagi kita ni bagi. Banyak rezeki kita. Tuhan bagi. Tak? Kalau duk kira kita sendiri, bukan senang. Rezeki ni Tuhan bagi. Ada orang cari rezeki tak dapat. Ada orang cari rezeki dapat. Ada orang rezeki dia tersepak. Tak? Rezeki sepak dia main. Ada orang cari-cari tak jumpa-jumpa. Tak ada. Tak boleh. Tak? Bukan semua orang Allah bagi rezeki. Ada orang Allah bagi, ada orang tak bagi, ada orang sikit, ada orang banyak, ada orang mudah, ada orang payah. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Orang kaya dia nak uji, kedekut ke tak? Orang miskin dia nak uji, dia marah kat Tuhan ke tak? Tuhan buat dia miskin. Kalau dia tetap beriman, orang kaya jadi pemurah, maka menanglah mereka dan berjayalah mereka, insya-Allah ditempatkan dalam syurga. Ar-Rahim, iaitu yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman sahaja di negeri akhirat. Yang beriman saja. Yang tak beriman tak boleh lah. Sebab apa? Sebab Ar-Rahim, yang amat pemurah. Murahnya untuk penyayangnya untuk orang yang beriman saja. Dia makna asal sama aja. Kita dalam bahasa Melayu, boh lah ni pemurah, ni penyayang. Nak bagi beza sikit tak? Pemurah, murah. Ni sayang pula, bukan murah saja, sayang lagi. Okey, habis tu. Pukul 10.30. 2 minit lagi. Cepatlah tu. Ku mulakan risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani sekalian hambanya yang mukmin di negeri akhirat. Habis itu. Dan bismillah ni, kita puji situ tu. Nak buat kesimpulan. Bismillah ni tentang hukum dia. Hukum dia. Kita tiap-tiap kali nak bercakap, kita dengar orang cakap, dia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ni cakap bismillah. Sebab apa kena baca bismillah? Sebab hadis Nabi sebut, kullu amrin dhibalin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au abtar au ajzam. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia kurang berkat. Tak ada berkat. Dia makan kenyang tapi tak ada berkat. Tak? Makan kenyang kena penyakit gout. Makan kenyang dia tak ada berkat. Tak ada berkat. Tak? Tu bismillah tu. Dia bercakap baik. Dia mula bismillah. Dia makan, dia apa semua benda yang berharga, yang ada makna, pekerjaan yang ada makna, kena baca bismillah. Saya nak sebut untuk penuntut hukum baca bismillah. Hukum baca bismillah satu wajib, iaitu pada bacaan wajib dalam sembahyang kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Wajib baca dalam mazhab Syafi'i, bukan sunat. Tak, perkara yang wajib baca. Yang kedua sunat baca. Sunat baca ialah pada perkara yang biasa, yang tidak dituntut untuk baca bismillah. Seperti apa? Seperti kita nak tidur, nak bangun, semua urusan hidup kita ni yang berupa ketaatan kepada Allah, sunat baca bismillah. Kita nak semayang, kita baca bismillah dulu. Tak apa, sebelum nak semayang. Nak ambil wuduk, baca bismillah dulu. Nak pakai kasut, baca bismillah. Nak pakai kepiak, baca bismillah. Nak tidur dengan isteri kita, baca bismillah. Nak bersusu anak, baca bismillah. Nak masak nasi, baca bismillah. Nak tanam bunga, baca bismillah. Nak ambil buah pelang, baca bismillah. Tak? Nak bagi sedekah ke orang, baca semua. Sunat baca bismillah. Sunat baca semua. Boleh baca. Perbanyakkan baca bismillah dalam semua aspek amalan yang mendekatkan diri pada Allah. Itu sunat. Yang ketiga, harus ni pada benda-benda yang tidak berupa ketaatan. Tapi kalau kita buat kerana Allah, dia jadi naik sunat. Contohnya tidur. Tidur ni asalnya harus. Tapi kalau kita niat sebelum tidur untuk rehat, saat lagi nak bangun pula, nak berjihad, nak beramal, nak buat kerja, maka tidur itu bertukar jadi sunat. Maka kita niatkan tidur, baca bismillah waktu itu sunat. Harus ni benda-benda biasalah. Mungkin seperti kita panggil berjalan ke, tapi kebanyakannya kalau kita niat kerana Allah, jadi sunat. Yang ketiga, makruh. Yang keempat Keempat, makruh. Makruh iaitu pada benda yang makruh. Ni saya nak urai sikit ni. Iaitu soalan orang tanya, makan jering, makan petai, makan gunuk, makan apa lagi? Makan benda-benda yang busuk ni, hukum dia makruh. Termasuk makan bawang mentah. Tapi kita jarang makan bawang mentah. Orang Arab makan. Makruh.
Boleh ke tak kita nak makan nasi, kita nak makan sekali dengan nasi tu, nak makan petang, jering ke, genuh ke, boleh ke tak kita baca bismillah? Tak. Sebab makan petang makruh, makruh baca bismillah. Tak? Boleh ke tak? Jawapannya boleh baca. Dan sunat ke tak? Sunat baca. Nah ni makan petang ni ustaz, tak apa. Tak ada masalah. Tak? Makan petang ini, satu, kenapa dia makruh? Kerana dia meninggalkan bau di mulut. Jikalau seseorang itu makan tapi dia basuh mulut dia betul-betul, maka tidak ada makruh. Dia basuh sabun ke, dia apa gosok gigi ke, dia jaga. Dia pergi ke orang memang tak bau. Yang makruhnya bau busuk tu. Makruh. Walaupun dia tak makan petai, dia beli perfume petai, buh kat mulut dia. Dia pergi ke orang, bau busuk. Juga makruh. Tak boleh. Tak? Orang tak buat lagi perfume petai. Tak? Tak boleh. Jadi hilang. Sebab apa? Sebab makruh ni ada dua ni. Makruh zati, makruh aradi. Makruh zati ni makruh, zat dia tu makruh. Zat dia tu betul makruh. Makruh aradi ni ataupun makruh li ghairihi, kerana benda lain ni, iaitu seperti petai, makruh kerana bau busuk. Kalau petai tu dah tak ada bau busuk, tak makruh. Dia bukan zat petai tu makruh, bau dia tu makruh. Seperti bawang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak makan bawang besar yang mentah, kerana bawang besar mentah menyebabkan keluar bau, ada bau, dia sedawa dan sebagainya, kelak bau. Tapi bawang besar yang telah dimasak, Rasulullah makan. Sebab apa? Dia tak ada bau lah. Maka maknanya bauan tu sendiri bukan makruh, yang makruh bau dia. Tu makruh li ghairi, kerana sebab lain. Makruh zati, dalam banyak-banyak kitab dia bahas ada sah je. Makruh yang betul-betul dia ni makruh. Hak rokok tu tak saya kira lah. Hak tu bahagian kata makruh, kata haram. Tak lah. Hak tu benda baru. Hak dalam kitab, iaitu memandang kepada kemaluan pasangan kita. Makruh hukum dia. Waktu memandang kepada kemaluan pasangan, tak boleh baca bismillah. Makruh. Memandang kemaluan pasangan. Memandang kemaluan kita sendiri, kalau saja-saja, haram, tak boleh. Tapi kalau kerana ada maksud, ada hajat, boleh. Tak boleh kita duduk saja relax-relax tengok kemaluan. Tak boleh. Tak? Sebab dia kerja yang tidak memberi pahala. Tapi kerana ada benda, boleh. Seperti kita pasangan, apa panggil nak tidur dengan pasangan, tengok kemaluan pasangan, hukum dia makruh. Makruh. Orang buta alhamdulillah tak tengok. Tak? Makruh. Jadi kita tak boleh baca bismillah waktu tengok tu. Waktu sebelum tu boleh baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum yang akhir sekali ialah haram. Haram baca bismillah, iaitu sewaktu nak buat pekerjaan haram. Nak isap okok, kalau orang kata haram lah, haram baca bismillah. Tak? Kalau makruh, makruh baca bismillah. Dua-dua tak payah baca lah. Apa panggil? Nak mencuri, jangan, tak boleh baca bismillah. Walaupun hang jahat tawana nak mencuri, sebab dia mengaji kitab, dia tak baca bismillah. Mungkin dia tak mengaji, tak payahlah kunci ni bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka nak mencuri. Haram. Dia satu haram mencuri, haram dia baca bismillah. Dua dosa kena atas kepala dia. Tak? Dua dosa. Seperti juga nak zina ke, nak merompak ke, nak mengumpat ke orang ke, nak apa panggil, nak menzalimi siapa-siapa ke, dia haram baca bismillah. Itu hukum. Maka kita ambil hari ni ialah hukum sunat. Sunat ni banyak sangat. Kita buatlah sekadar mampu kita, terutama isteri-isteri kita, ibu-ibu yang duduk dapur tu, kita gunakan bismillah sebagai penyedap makanan kita. Kita bubuh dah ajinomoto, hilalnya, garamnya, gulanya, tambah satu lagi perencah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah makanan kita sedap, berkat, dan anak-anak, isteri, suami yang makan, insyaAllah mereka semua akan jadi taat kepada Allah. Minta-minta isteri kita pun taat kepada Allah, suami pun taat kepada Allah. Itulah yang akan menjadikan rumah tangga kita bahagia. Kalau nak doa, lagi baguslah. Kalau nak pendek-pendek, baca bismillah pun cukup dah. Jadi itulah beberapa perkara yang boleh kita kongsi bersama untuk kita penuhkan masa Tuan Guru Syekh Muslim yang tidak dapat hadir pada tengah hari ini ataupun pagi ini. Semoga beliau diberikan kesihatan oleh Allah dan diberikan kelapangan waktu di bulan depan untuk bertemu kita semua di surau ini, insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan puan-puan muslim-muslimat yang ramai yang duduk bersila, menunggu, bersabar untuk mendengar ilmu. Semoga Allah membuka pintu hati kita, dan kita kena
ada satu optimis kepada Allah, iaitu kita nak Allah beri keberkatan pada hidup kita, berkat. Saya pagi tadi nak pergi kuliah di Masjid Guak, sampai kat Gurun kan, kat Gurun lepas traffic light tu kan dia ada tengah tu, tak nampak tengah tu, Allah dekat dah, nasib baik nampak, tidak kereta aku duduk atas tu. Siapa dia? Allah. Kalau Allah tak ada lah. Dan siapa dia tolong? Siapa dia bagi nampak? Dah lah mengantuk, malam bertidur kat pukul 2, tak mengantam pungan mengantuk, tak nampak, dekat lah, sini situ lah. Tapi nasib baik satu bawa slow dah 80 gitu lah, tak nampak, pibuh ke tidak naik atas tu. Berapa dia tak bawa lampu depan tu, tak mana ada lampu depan tu, cuma ada lampu jalan macam tu yang nampak. Itu pertolongan Allah. Jadi kita kena mendapatkan pertolongan Allah. Kalau kita tak dapat pertolongan Allah, itulah hidup kita akan jadi susah. Kita kena rasakan begitu. Macam anak kita tak mau semaya, anak kita tak mau mengaji, suami kita tak mau semaya, isteri kita malas tengok TV saja. Semuanya kena minta pertolongan Allah. Selain daripada kita mendidik dengan mulut kita, dengan keadaan kita, kita juga kena berdoa, minta pada Allah, sebab Allah lah yang akan mengubah segala-galanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa datuk nenek kami daripada kalangan orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa suami kami, ampunkanlah dosa isteri kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa menantu kami, cucu kami ya Allah, ahli keluarga kami, adik-beradik kami, jiran-jiran kami ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat handai kami, ampunkanlah dosa umat Islam, ampunkanlah dosa pemimpin umat Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu di waktu duha. Ya Allah, murahkanlah rezeki untuk kami ya Allah. Kami pada hari ini tak pergi bekerja, kami tidak berada di tempat kerja untuk mencari rezeki, tapi kami berada di musalla, di surau ini untuk mencari ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya rezeki Engkau lah yang akan kurniakan pada kami ya Allah. Kurniakanlah pada kami rezeki kami ya Allah. Kurniakanlah pada kami rezeki anak-anak kami ya Allah, rezeki ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau rezeki kami berada di langit, maka turunkanlah. Jikalau berada di bumi, maka keluarkanlah. Jikalau jauh, maka dekatkanlah. Jikalau sedikit, maka perbanyakkanlah. Jikalau susah, maka permudahkanlah. Jikalau haram, maka bersihkanlah, sucikanlah dengan keberkatan waktu duhamu ya Allah, dengan kecantikan waktu duhamu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, dengan sifat pemurahmu ya Allah. Ya Rahman Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang sakit kalangan kami ya Allah, sakit yang sedikit ataupun yang banyak ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang bersabar dengan ujian sakit ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak-anak kami, ahli keluarga kami, saudara mara kami, adik-beradik kami ya Allah, jiran-jiran kami dan sahabat andai kami ya Allah. Sembuhkanlah penyakit umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya penyakit itu datang daripadamu ya Allah, dan Engkau jualah yang menyembuhkan penyakit ya Allah, dan Engkau menurunkan penyakit untuk kami kerana untuk menguji kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang bersabar dengan ujian sakit ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang bersyukur dengan kesembuhan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah umat Islam ya Allah. Ubatilah setiap mereka yang sakit ya Allah. Berilah kepada mereka keimanannya kukuh untuk berhadapan dengan ujianmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, bantulah umat Islam ya Allah, di Palestin, di Syria, di Mesir, di mana jua yang sekarang ini sedang berdepan dengan ujian yang berat ya Allah, sedang berdepan dengan perancangan jahat musuh-musuh Yahudi dan juga Amerika ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sebagaimana Engkau membantu tentera-tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantulah mereka ya Allah dengan menghantar para malaikatmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk istiqamah belajar kitab-kitab yang telah kami tentukan ini ya Allah. Berikanlah pada kami kefahaman yang baik ya Allah. Berilah pada kami ingatan yang kuat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ulama ya Allah. Jadikanlah kami ulama ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang beramal dengan ilmu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuhkanlah kesedaran dalam hati anak kami dan ahli keluarga kami, jiran-jiran kami ya Allah, untuk mereka juga bersama kami ya Allah, untuk mereka juga berada dalam majlis ilmu ya Allah, mendapatkan mutiara karangan daripada tuan-tuan guru yang terkenal dan masyhur ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.
minna minkum taqabbal.